Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ahmad Mukri bin Zamzam dalam YouTube channel saya Mukri Zamzam. Terima kasih kepada mereka yang telah subscribe YouTube channel saya, dan kepada mereka yang belum subscribe YouTube channel saya, boleh pergi dekat button subscribe dan tekan subscribe untuk subscribe YouTube channel saya. Okey, kepada mereka yang baru dalam channel saya buat video tentang marching band dan beberapa perkara yang saya boleh kongsikan dengan anda semua. Okey, untuk hari ni topik dia tak ada kena-mengena dengan marching band. So, tajuk dia adalah wajarkah pelajar studio base untuk aktif di universiti. So, sebelum kita pergi dan membahaskan kita punya tajuk tu, okey, kita go back sikit, okey. Apa itu studio base student? Dalam universiti kita ada banyak course, okey. Course yang ada exam, course yang tak ada exam, course yang ada assignment banyak, course yang ada project, course yang ada lab, course yang ada kitchen, course yang ada studio. Okey. So, studio base di sini saya nak terangkan adalah mereka yang ambil course ada subjek yang mempunyai credit hour lebih daripada 4 dan ke atas, macam tu. Okey. So mostly, okey, ini saya spesifikkan dalam UiTM dulu. Okey, mungkin dekat universiti ataupun institut pengajian tinggi yang lain pun ada, okey. Tapi untuk di UiTM, macam di UiTM, kita ada beberapa course yang kita boleh kira dia sebagai studio base, ataupun mereka ni adalah pelajar-pelajar yang ambil course agak berat sikit lah, macam tu. Okay, maknanya semua course sama, okay, cuma content dalam course tersebut. Sebab ada course yang 5 semester, ada course yang 6 semester. Contohnya course macam architecture, interior designer, town planning, landscape architecture. Lepas tu, itu konteks architecture. Lepas tu kita ada juga mereka yang ambil course perhotelan, mereka yang ada dapur, which is diorang kena masak, okay. So kitchen, pastry, hotel. So diorang ada subjek yang ambil credit hour 4 dan ke atas. Dan ada juga course yang macam fashion, fotografi, graphic design, IT, animation. Okay, so itu adalah mereka juga mereka yang tergolong dalam golongan studio base. Dan course-course yang saya sebut lagi seangkatan dengannya lah. Okay, so mana yang pernah ambil course tu, anda boleh spesifikkan dan klasifikasikan diri anda tu studio base lah. Okay, so kalau anda punya subjek macam paling banyak tu 3 credit hour, 4 credit hour tu, 1 je ada credit hour tu, tak adalah dikira studio base. So dia ada lebih kurang 2 ataupun 3 subjek yang ada lebih 4 credit hour. Okay, so maknanya macam saya dulu, saya dikira studio base sebab saya ambil jurusan Diploma Landscape Architecture. Okay, so setiap semester tu paling kurang dia akan ada 3 subjek yang ada 4 credit hour. Dan ada certain sem, ada subjek yang ada 6 credit hour, 5 credit hour. Okay, okay, so kita back to our topic, okay, which is wajarkah student studio base untuk aktif di universiti. Okey, kontak aktif di sini saya nak petik, kita ada banyak kontak aktif ni, which is kita cakap boleh aktif sukan, co-curriculum, boleh aktif kepimpinan, kelab, persatuan ataupun badan beruniform, okey, dan aktif sukarelawan, okey, aktif berjawatan. So dia banyak spesifik on aktif kat sini, okey. Tapi kali ni saya nak ambil inisiatif dan saya nak ambil satu pick point yang mana aktif di peringkat paling tinggi dalam universiti, okay, which is menjadi ahli majlis perwakilan pelajar. Okay, so kita tahu banyak je student-student dekat universiti, okay, yang aktif. Dia wakil universiti sukan itulah, sampai ada yang pergi peringkat antarabangsa untuk mewakili negara walaupun dia student university. So masih belajar, dan itu aktif kategori lain lah. Okay, so kategori sukan, and macam saya cakap tadi banyak lagi kategori. Tapi untuk kali ni spesifikkan kita ambil kategori kepimpinan, which is Majlis Perwakilan Pelajar, MPP. Okay, so untuk kali ni, untuk video kali ni juga saya tak berkeseorangan. Okay, saya ada sahabat saya yang akan share juga berkenaan this thing. So konteks saya dalam saya mengambil jurusan Diploma Seni Bina Landscape ataupun Diploma in Landscape Architecture di UiTM Cawangan Perak, kampus Seri Iskandar. Okay, course Landscape Architecture merupakan antara course yang
agak busy dan struggle di UiTM Perak. Okay. So course ni mempunyai 6 semester, 5 semester di universiti dan 1 semester adalah praktikal ataupun latihan industri. Untuk konteks saya sebagai pelajar studio base, wajar ke tak wajar untuk aktif dalam kepimpinan? Okey, saya punya experience sepanjang saya belajar, yang paling besar adalah saya menjadi yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Teknologi Mara Cawangan Perak pada tahun 2017 dan 2018. Okay. So, jawatan YDP, bukan yang Dipertua Agong ni yang dipertua MPP. YDP, MPP. So, macam kita tahu, MPP ni merupakan badan ataupun kita kata badan di majlis lah, Majlis Perwakilan Pelajar ni. Majlis ni kita besar lah, macam majlis amanat lah, majlis macam majlis fatwa, majlis apa-apa. So dalam universiti, kepimpinan paling tinggi adalah Majlis Perwakilan Pelajar MPP. Okay, so semua persatuan, kelab, badan uniform dan apa-apa saja semua duduk bawah ni. So MPP ni kira the highest student level boleh pergilah. Okay, sebab MPP ni juga merupakan pengantara untuk student dengan pengurusan tertinggi UiTM. Okay, so dalam konteks belajar diploma landscape architecture dan menjadi seorang YDP bukanlah satu kerja yang it's not easy. Macam setelah orang cakap, oh kau macam tak busy je, kau macam relax je jadi YDP, kau macam relax je ambil landscape. So itu perspektif dan pandangan apa yang orang nampak kepada kita. Tapi based on my experience, to become a YDP is not that easy untuk kita hadap semua masalah-masalah yang mendatang, especially masalah-masalah university. Okay, sebab MPP ni dia kena tengok the whole context of university tu. Sebab macam di UiTM Perak khususnya, kita ada 2 kampus, Tapah dan Seri Iskandar. So saya terpaksa untuk lari kejap ke Tapah dan balik kepada Seri Iskandar balik untuk control and jaga the whole campus masing-masing Tapah dan Seri Iskandar. Waktu jadi YDP dan MPP memang ada perubahan dan ketara lah dia punya lifestyle tu. Okay, so dia macam jadi student biasa, lepas tu dah dapat jadi MPP dan YDP, zep, dia tukar terus. Okay, so dia tukar tu maksudnya semua benda kena jaga and everything yang kita buat orang tengok. So macam waktu jadi, sebelum jadi YDP, waktu jadi student biasa, orang macam kenal tak kenal je. Okay, tapi bila jadi YDP, somehow macam jalan, Mukri. So I was like macam tak kenal pun, tapi kita macam macam tu. So macam bila orang tegur, ramai orang kenal, and then bila ada satu salah sikit yang kita buat, semua macam, oh YDP buat ni, dia buat ni, melantik. Orang tak kenal nama kita, tapi orang kenal, oh dia YDP. So agak struggle lah untuk menjalani kehidupan waktu tu. Okay, so saya tak bertahan lama lah, sebab orang cakap, oh seronok lah jadi YDP, seronok lah jadi MPP, orang nombor 1 dalam UiTM based on pelajar-pelajar. Tapi 2 minggu saja saya bertahan, and then saya hantar surat ke pihak pengurusan UiTM untuk saya meletakkan jawatan. Malangnya surat saya tidak diterima sebab jadi MPP ni kontrak dia 1 tahun. So nak tak nak kau kena hadap lah 1 tahun. So 2 minggu pun dah macam so nak kena hadap lagi 1 tahun mendatang. So redha lah. Okay, so yang best dia jadi YDP dan jadi MPP ni adalah orang kenal satu. Okay, and then kita dapat banyak priority lah, which mean pergi menjelajah tempat orang, pergi UiTM negeri lain. Okay, so macam ada press conference ataupun majlis ataupun istiadat apa-apa, pergi kampus orang lain. So macam boleh tengok environment orang lain and boleh berjimat lah. Sebab macam bila ada event, so makan free. So macam kat situ kita boleh save, for me, save money for assignment. Okay, so itulah. And boleh belajar for manage, untuk buat program, untuk manage the whole everything. Okay, so kita boleh belajar macam nak susun
persatuan. And then kalau jadi student biasa, kita just tahu kita ahli, kita join persatuan ni. Tapi bila duduk di atas, kita tahu every masalah persatuan semua, and kita tahu masalah student itu, student ini. Dan yang tak best dia adalah banyak kerja. And macam seriously, saya banyak, bukan potong kelas lah, tapi terpaksa skip kelas sebab every Rabu pagi akan ada meeting dengan pengurusan UiTM lah. And then kalau ada event nak buat, so meeting dia akan macam seminggu 3-4 kali meeting. Lepas tu ada program luar UiTM lagi nak buat dan everything. So akan ada meeting. So macam bila meeting tu tak clash dengan kelas, tak apa. Somehow kadang-kadang kelas pukul 10 sampai pukul 12, meeting pukul 8 sampai pukul 11. So kita terpaksa macam habis meeting tu terus caw pergi kelas. Somehow kelas pukul 9 sampai pukul 12, tak pergi kelas sebab meeting pukul 9 sampai pukul 12. So dia clash kat situ. Itu yang tak best. Okay. Yang kedua adalah bila orang kenal, so dia menjadi tumpuan lah. Even nak pergi toilet mandi pun orang macam pandang. Nak pergi kafe makan pun orang pandang. So macam setiap pergerakan perbuatan kita tu diawasi oleh orang lah. So kena careful lah. Okay. So macam bila tersalah sikit, yelah kita pun manusia kan. So bila ada salah sikit, ada je yang macam terus macam oh ni salah. So somehow, and ada je kecaman macam oh tak buat kerja lah, tak buat itulah, tak buat inilah. By that macam kita, orang cakap tu sebab diorang tak nampak, but then kita tahu kita dah buat takat mana kita mampu. Okay. And then yang tak best dia juga, bila orang kenal dia macam saya pernah ada situasi, saya baru balik kelas pukul 7, belum masih berpakaian kemeja, seluar selek, baru buka tie, and then ada orang call. Time tu pukul 7 dah nak maghrib. Orang call, hello, ni YDP ke? Ya, saya, kenapa? Kawan saya injured. Okay. Then awak dekat mana? Saya dekat depan unit kesihatan. So saya punya bilik dengan unit kesihatan tu tak adalah jauh. And then saya pun turun pergi unit kesihatan. Dah turun pergi unit kesihatan tu, saya tengok ada satu gang. Diorang ni main bola lah. Okay. So dalam 5-6 orang kat situ, seorang member dia terbaring. Saya cakap, kenapa? Terseliuh. So saya cakap lah, awak semua duduk college mana? Duduk asrama kat mana? College mana? So telefon lah awak punya SRK, awak punya warden. Sebab itulah function warden. Takkanlah benda yang terseliuh pun kalau panggil saya nak buat apa? Saya pun kena panggil warden juga untuk datang kan. So macam itulah masalah remeh-remeh pun kita terpaksa untuk handle kan. Tandas tersumbat pun YDP kena buat. Hello YDP, tandas tersumbat. Hello YDP, mesin gedegang tak function. Hello YDP, kowe tak keluarkan air. Habis kalau kowe tu tak keluarkan air, kau ingat aku pergi situ, kowe tu keluarkan air. Macam mesin gedegang telan duit dia. Lepas tu dia report kat aku. Habis kalau aku pergi tu, aku katok mesin gedegang tu, dia bagi balik duit kau. Tak kan, sama je aku nak buat apa. So kadang-kadang dia cakap mesin basuh lah, rosak lah, apa semua kan. Saya cakap dekat mesin basuh ke mesin gedegang ke, kan dia ada nombor. Kalau urgent ke emergency ke, ada masalah apa-apa, call kat nombor tu kan. Saya cakap kenapa tak call nombor tu, kenapa call saya? Saya tak tahu. Aku macam nak tampang kau laju-laju, tahu tak? Macam tu lah. Okay. So itulah antara cabaran dan experience saya menjadi yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Perak. Dan waktu saya menjadi UIDP juga, saya merasakan perubahan kerajaan daripada Barisan Nasional ke Pakatan Harapan. So itu satu impact yang besar lah. Bila mana sebelum ni kerajaan dia adalah Barisan Nasional, dan kita tahu impact UiTM macam mana dalam konteks kerajaan sendiri. Okay, bila ditukar kerajaan beralih parti kepada Pakatan Harapan, time tu wujud dan munculnya banyak-banyak tomahan dan suara-suara daripada orang luar yang cakap UiTM nak buka 5% kepada non-Bumi Putra, UiTM nak buka kepada anak-anak bukan Bumi Putra untuk masuk ke dalam UiTM, melonggarkan syarat UiTM dan memberi sama taraf semua and everything kan. So kat situ banyaklah cabaran-cabaran dia itu dah lepas kan. Okay. So macam saya menjadi MPP Majlis Perwakilan Pelajar di peringkat diploma. Okay. So
tadi saya ada bagi tahu ada satu sahabat saya yang akan kongsikan dengan anda semua. Hari ni saya bersama dengan my friends or my senior lah. Waktu dekat diploma dulu, okay. So dia waktu diploma dulu dia senior saya. Saya semester 1, dia semester 4 ke 3 tak ingat lah. Okay. So Akmal is my senior waktu dekat diploma dulu, and then sambung study degree in landscape architecture di UiTM Puncak Alam. Dan alhamdulillah last year punya election dia terpilih dan berjaya untuk menjadi salah seorang Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Selangor. Sebelum tu saya minta Akmal untuk introduce himself dulu. Okay. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Akmal Hafiz bin Muhammad Fandi. Boleh panggil saya Akmal. Saya merupakan Majlis Perwakilan Pelajar bagi sesi 2019-2020 dan memegang folio sebagai Exco Sukan dan Kebudayaan. Okay, so sekarang nak cerita mengenai macam mana pengalaman sewaktu diploma sebagai pelajar studio base. Okay, by the way, saya merupakan pelajar seni bina lanskap di UiTM Puncak Alam, ambil ijazah sarjana muda. Dan sebelum ni saya merupakan pelajar diploma seni bina lanskap di UiTM Sri Iskandar Perak selama 3 tahun. Okay, dekat diploma banyak juga perkara yang saya belajar, terutama sekali macam mana untuk create atau untuk bina satu foundation ataupun asas yang kukuh untuk saya teruskan kerjaya saya dalam bidang ini. Okay, jadi banyak benda yang berlaku sewaktu diploma dan macam mana saya struggle untuk belajar benda yang baru ni. Tetapi atas sebab minat, saya teruskan perjuangan dan mampu untuk survive, dan akhirnya saya berjaya untuk dapat ANC pada convocation. Okay, so korang dah kenalkan Akmal. So Akmal ni dulu sini lah saya, okay. So saya nak minta Akmal untuk sharekan pengalaman menjadi seorang pelajar studio base di diploma dulu, okay. So macam saya jadi YDP waktu diploma, Akmal jadi MPP Exco waktu degree. So dia punya busy tu lebih kurang sama je, okay. So sama je lebih kurang busy dia tu, sebab degree I know sangat struggle, okay. So mungkin saya minta Akmal untuk kongsikan macam mana life Akmal daripada sebelum jadi MPP dan selepas jadi MPP. Apa perubahan yang drastik lah yang Akmal boleh nampak? Maybe apa pandangan lecturer, apa kata lecturer, apa kata kawan-kawan, apa kata family bila mana daripada student biasa kemudian berjaya menjadi MPP dan sekarang bergelar MPP. So silakan. So kalau life sebelum jadi seorang MPP, masa untuk bersama dengan member, dengan family dan sebagainya ada. And then bila masa MPP ni, masa dia jadi lagi terhad sebab kita banyak terikat dengan meeting, dengan jumpa orang tu, jumpa orang ni, jumpa pihak atasan dan sebagainya. And then jadi kita punya masa untuk dengan diri kita sendiri pun kadang-kadang tak ada. Itu sebelum dan selepas dari segi masa lah. Okay? Dan kalau benda-benda lain, contohnya kalau sebelum jadi seorang MPP, saya tak kenal dengan banyak-banyak pihak, terutamanya pihak atasan dan sebagainya. Tapi setelah menjadi MPP, saya kenal dengan nama, jawatan, pihak atasan, dekan kita dan sebagainya. Jadi kita lebih senang untuk berurusan dari segi SOP dan sebagainya. Tentang perkara yang lain adalah tentang macam mana kita nak handle sesuatu perkara dengan cara yang betul. Okay? Contohnya kalau sebelum saya jadi MPP, kadang-kadang kita meredah je. Tapi lepas menjadi perwakilan pelajar ni, kita lebih teliti dengan setiap perkara yang kita buat supaya tidak ada salah atau tidak melanggar undang-undang. Okay? Seterusnya, bila menjadi MPP ni, of course kita lebih kenal dengan ramai kenalan. Benefits dia adalah untuk kita create network yang lebih besar, untuk kita besarkan circle kita. Dan itu adalah sangat penting untuk kita punya kerjaya pada masa depan. And then kita dapat kenal terutama sekali pada kos-kos yang lain lah. So kadang-kadang bila kita duduk dalam satu kelompok ni, dia jadi macam kita terikat. So bila kita buka, kita kenal dengan orang lain, jadi kita punya apa orang kata, luaskan kita punya
kenalan lah macam gitu. And then benda yang paling penting adalah sebelum saya menjadi ADP dan selepas menjadi ADP, dia adalah perkara yang sangat penting untuk saya improvekan diri saya dari segi banyak perkara lah. Dari segi masa, dari segi PR kita punya soft skill kita dan sebagainya. Dan itu sajalah untuk kita punya perbezaan antara sebelum saya menjadi ABB dan selepas saya menjadi ABB. Okay. Dan sekarang pandangan lecturer, family dan kawan setelah saya menjadi ABB, mereka semua sangat support. Okay. Dan Alhamdulillah diorang sangat membantu tentang apa-apa jua yang saya perlukan ataupun kekurangan saya. Dan yang paling penting, diorang selalu ingatkan untuk sentiasa membahagikan masa antara MBB dan juga dengan akademik kita. Sebab biasanya kalau kita terlibat aktif dalam perkara-perkara sebegini, kita tak mampu untuk manage time dengan sebaiknya dari segi kita punya jawatan, kita punya organisasi, tanggungjawab kita dalam organisasi dan juga tanggungjawab kita dalam akademik. Jadi urusan masa itu sangat penting dan Alhamdulillah mereka sangat membantu saya dan sentiasa mengingatkan saya untuk orang kata balancekan dua benda ni. Okay? Okay Akmal, so Akmal dah sharekan sedikit dia punya experience menjadi MPP dalam degree Landscape Architecture. So Akmal, back to our topic, wajarkah student studio base macam kita untuk menjadi seorang yang aktif dalam bidang kepimpinan macam kita, kepimpinan tertinggi which is Majlis Perwakilan Pelajar di universiti? Wajar atau tidak? Untuk pelajar studio base tetapi teringin dan aktif dalam organisasi atau leadership. So, benda yang paling penting adalah korang kena hargai masa. Okay? Korang kena tahu korang punya kekuatan macam mana, and then jangan ikut orang. Ikut diri sendiri tentang macam mana korang nak manage masa korang sendiri. Sebab lain orang, lain cara masa dia, dan korang tak boleh nak ikut orang lain. Korang kena tahu tentang korang punya kekuatan korang, masa bila korang boleh study dan masa bila korang tak boleh study. Okay, so bila korang tahu masa yang korang boleh study, hargai masa tu betul-betul dan gunakan masa tu betul-betul. Okay. Kemudian hormati kita punya orang tua, hormati kita punya syarah, dan kerap tanya soalan yang kita tak faham pada mereka. Lagi-lagi tentang ambil assignment ataupun cara kita nak survive dalam kita punya bidang. Okay. Kemudian jaga hubungan kita dengan Allah, dengan manusia dan juga dengan alam. 3 benda yang penting: hargai masa, hormati orang lebih tua, dan juga jaga hubungan kita sama manusia, sama alam, dan juga hubungan kita dengan Allah. Okay. So last words for pelajar studio base. Kita pelajar studio base ni, kita ada live kita. So hargai momen-momen kita sebagai seorang pelajar studio base. Sebab technically bila korang dah kerja, korang tak akan dapat apa yang korang akan rasa sekarang. Okay, so hargai momen-momen bersama kawan dan sebagainya. Belajar sebanyak mana yang korang boleh belajar, and tanya sebanyak mana yang korang tak tahu dekat orang yang lebih tahu, dan create your own brand lah kalau boleh. Create korang punya identity. Okay, so itu saja kot. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, terima kasih Akmal atas jawapan yang panjang lebar dan okay. Macam saya sendiri, kadang-kadang orang tanya time management macam mana, manage masa. Even saya pun macam tak boleh nak expect yang saya boleh manage macam tu. Somehow, bukan kita tak nak kongsi, tapi kita punya background lain-lain. Okay? So kadang-kadang ada orang yang boleh untuk adapt dengan cara kita manage kita punya masa. Somehow ada orang yang tak boleh adapt. Lepas tu dia cakap tak gunalah bagi and everything. And bukan kita tak nak bagi, share kita punya cara, tapi kadang-kadang takut dia orang tak boleh ikut. Sebab kita manusia ni lain-lain kan. So ada orang yang boleh ikut, ada orang yang tak boleh ikut. Mostly kita kena cari sendiri macam mana kita nak bentuk diri kita dan time management untuk kita. Hopefully dekat luar sana mereka yang ambil course studio base terjawab sudah. Okay, anda punya persoalan, bolehkah kita aktif, mampukah kita aktif? Okay, so it depends on yourself. Kalau kau cakap nak, kau kena buktikan yang kau boleh dan nak buat benda tu. Tapi kalau cakap tak maulah, takutlah, tak beranilah, so tak payah. You know yourself. Okay, kalau kau rasa kau boleh buat, kau buat. But then
macam saya tu, saya hantar surat 2 minggu lah, macam itu dikira give up lah. Tapi bila macam surat tu tak diterima, so saya terpaksa macam okay, I have to do this. Sebab kita tak expect bertanding nak menang kan. So tiba-tiba menang. So macam rezeki satu, but then kita tak cakap lah benda tu bala ataupun beban kat kita, tapi kita cuba untuk jadi yang terbaik. Okay, kepada mereka studio base di luar sana, okay, kalau anda punya hujah, anda punya pandangan sendiri, boleh komen dekat bawah. Okay, boleh komen dekat sebelah YouTube ataupun dekat IG saya. So untuk video ni saya spesifikkan kepada mereka yang studio base, okay, and kepada mereka yang non-studio base, non-studio, so korang sangat-sangatlah boleh aktif lah sebab korang bukan studio base, okay. So saya menggalakkan lagi korang untuk aktif, okay. Sebab aktif ni for me dia satu kelebihan dan kepuasan lah untuk kita. Sebab waktu belajar je dapat benda ni, habis belajar korang tak boleh dah nak jadi pengurusi ke, nak jadi presiden ke apa, korang tak boleh dah. So time belajar ni grab it. Sebab macam saya, even saya busy dekat universiti dulu, waktu study tu busy, yang macam tidur pun tak ke mana, mandi pun tak ke mana, but end up bila dah habis, saya rasa puas bila saya buat benda tu. So for me, busy tu adalah satu kepuasan bila kita berjaya untuk buat dia. So thank you for watching. Lama video ni. Okay, so thank you for watching. Okay, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel saya, dan sharekan video ni kepada kawan-kawan anda yang mungkin ada masalah yang macam ni, okay, yang mungkin ada persoalan dan tanya-tanya tentang topik ni, okay. So boleh sharekan ya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye. Ciao.